Baru-baru ni kita dengar ada satu isu viral pasal usahawan. Dia buat rumah daripada tanah kosong, tapi bila dah sampai progress sampai 50%, kontraktor tak sambung, ada masalah, kontraktor lari dan apa semua kan. Sebenarnya bila kita baca kisah ni, dia ada beberapa isu yang kita boleh check dekat mana sebenarnya ada red flag. Berdasarkan isu ni, kita boleh nampak ada beberapa red flag. Red flag nombor satu, kontraktor datang daripada kenalan-kenalan yang dekat. Sebenarnya bila kita ada family contractor ataupun kawan-kawan kontraktor, itu taklah salah, tapi tak bermakna kita boleh percaya 100%. Kita boleh jumpa dia dan kita bawa nak dia pergi tengok projek-projek dia tengah buat, dan kita boleh tanya dengan dia punya ex client macam mana performance dia apa semua. Okay, itu yang kita boleh buat lah as a nak check dia punya legitimacy kan. Kadang-kadang bila kita percaya saudara mara ni, memanglah senang kerja, dah kenal, tapi itu tak menjamin kerja yang dia buat tu adalah kerja yang okey, dan tak menjamin juga dia boleh stay dekat projek tu sampai habis. Kadang-kadang tengah jalan pun dah lari. Red flag nombor 2, kalau kita baca kisah ni, dia kata dia dah bayar 40% deposit sebelum kerja start. Okey, sebenarnya bila kita bayar deposit 40% ni, walaupun kita percaya, tapi sebenarnya itu adalah satu benda yang bahaya lah kan. Biasanya kita bayar kalau ada agreement pun at least nak start buat rumah tu mungkin 10% cukup. Selebihnya kita bayar ikut progress. Jangan berani-berani bayar sampai 40%, 50%. Apa pun alasan kontraktor bagi, jangan berani-berani buat macam tu, okay? At least 10% tu cukup lah kan kalau ikut kerja. Tapi kalau sampai 40% ni, itu adalah satu yang bahayalah. Kita kemungkinan dia boleh guna tu untuk bawa ke cover projek lain yang tengah sakit. Okay, sebab tu dia perlukan deposit yang banyak. Red flag nombor 3, progress tak sama dengan nilai claim. Contohnya, kita nak claim 80%, tapi sebenarnya dekat site 55%. Okay, itu adalah satu benda yang salah lah. Tak boleh buat macam tu. Sepatutnya bila dah buat katalah deposit 10%, okay, dia buat sampai 10%, kemudian dia siapkan kerja sampai 20%, okay, dia claim lagi 20% dan seterusnya. Jumlah claim tu kena tally dengan jumlah kerja siap dekat tapak. Okay, siapa yang nak certify benda ni, percentage tu kita boleh panggil quantity surveyor. Okay, red flag nombor 4, dan kita boleh tengok di mana arkitek sepatutnya membantu klien dulu, bukan bantu kontraktor dahulu. Okay, arkitek sepatutnya jadi mediator antara klien dan kontraktor, bukan dia dengan kontraktor gang up bantai klien. Okay, dia tak boleh macam tu. Okay, so kita tahu klien ni datang daripada banyak background, dia memang pandai bisnes, pandai macam-macam, tapi buat rumah ni dia memang tak pernah buat rumah. Jadi inilah sebenarnya fungsi arkitek. Arkitek kena bantu klien, ajar dia okay, bagaimana nak buat rumah daripada A to Z, apa yang kita perlu buat. Okay, mula-mula ada design, lepas tu ada submission process, lepas tu kemudian kita lantik kontraktor, kita check progress on site, kemudian barulah kita sampai ke CCC, yang ni paling hujungnya stage lah. So sepatutnya dalam kes ni, arkitek kena betul-betul bantu klien serapat mungkin. Bukan bila dia dah dapat projek, dah dapat bayaran awal tu, dia terus lepas semua ke kontraktor. Tak boleh macam tu. Itu dah melanggar etika sebagai arkitek. Red flag nombor 5, kita kalau baca kisah ni, dia kata rupanya selepas dia dapat saja projek ni, kontraktor ni dapat projek ni, dia terus total sub projek ni ke orang lain. Maknanya Maincon tak ambil tahu dah lah, biarlah subcon ni buat kerja. Tak boleh macam tu. Sepatutnya Maincon lah yang kena buat kerja dan kena oversee kerja-kerja subcon ni, bukan total sub project. Itu salah. Okay, kita memang dah biasa dengar dah kerja bila Maincon dapat project, dia terus bagi semua kat total sub project dekat subcon dia kan. Tak boleh macam tu. Maknanya dia just ambil untung atas angin je lah kan. Itu adalah salah lah. Dan kalau kita dengar pun macam tak sedap juga, ambil untung atas angin je dapat projek, lepas tu bagi kat orang lain terus. Tak boleh lah macam tu. Kesian lah tuan rumah kan. Nanti tuan rumah apa-apa, takkan kita nak cari, tuan rumah nak cari subcon pula, dia mestilah cari Maincon. So Maincon kenalah tahu projek apa yang dia buat, siapa yang bawa-bawa dia, siapa pekerja dia, siapa subcon dia. Tak boleh lah total sub. Tak kenalah kat situ. Okay, sebenarnya untuk run projek rumah ni, klien memerlukan tim konsultan yang betul-betul kompeten. Okay, nak buat rumah banglo, lebih-lebih rumah banglo, memang susah. Okay, memang susah dan biasanya perlukan
definitely perlukan arkitek lah. Tapi kalau rumah macam jenis yang macam gini kan, banglo yang dalam design power-power, dia memerlukan interior designer juga. So ia sangatlah membantu kalau ada arkitek yang dah biasa buat kerja interior design sekali. Jadi dia boleh balance macam mana dia nak buat kerja architecture sekali dengan interior design. So bila down the road, dia tak miss out interior design punya item. Okay? Kan contohnya macam dalam kita baca dalam case yang dia share tu, tangga pun boleh salah design. So tangga ni adalah benda yang besar tau, benda yang jarang kita miss out. So dekat mana silap dia? Tak ada drawing ke ataupun arkitek tak communicate ke? Tu kita tak sure. Tapi maknanya bila tak cukup information, tak cukup drawing, tak tunjuk design betul-betul, maka kita miss out lah benda-benda yang crucial macam ni. Okay? So untuk buat rumah pastikan engage arkitek yang dengan elok, konsultan-konsultan lain mungkin dia perlukan, contohnya engineer contohnya. Okay? Jadi untuk kita elak daripada terkena kes macam ni, ambil masa untuk kita kenal dengan arkitek yang akan buat kerja kita ni dulu, barulah datang kontraktor selepas tu. Jangan terus semua percaya kat kontraktor saja. Tak boleh. Okay?